Saat tu juga muncul lembaga hitam dengan sepasang tangan dan kaki yang berbulu. Pengawal rumah batu, bisik Andi. Bentuk wajah lembaga hitam tu agak bulat, bibirnya tebal melentur ke bawah, menutup sebahagian dagunya yang tajam macam muncung musang. Telinganya macam telinga kuda. Sepasang biji matanya sebesar telur ayam tersembur keluar, memancarkan cahaya merah dan biru bersilih ganti. Kulit mukanya berbulu. Dalam masa 5 minit, wajahnya boleh bertukar jadi harimau, anjing, ular tedung dan orangutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 183 dan 184, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabas. Kata Haji Simpul, banyak perkara yang ada pada Andi untuk tolong Mia dan Harisun. Andi makin bertambah bingung. Bertenang Andi, jangan bergelabah. Dengar cakap aku dulu. Aku tahu apa yang kamu berdua rasa dan lihat di kawasan rumah Mia. Macam-macam benda pelik terjadi. Betul tak cakap aku ni, Tamah? Satu lagi, aku nak bagi tahu kamu berdua. Kebanyakan benda pelik yang terjadi tu memang Mia tak tahu, tapi Harisun tahu. Aku pernah pesan pada Harisun suruh kau berdua datang jumpa aku. Itulah sebabnya aku tak terkejut bila kamu berdua datang jumpa aku. Kata Haji Simpul, apa yang jadi pada Mia dan rumah batu lama tu adalah akibat keterlanjuran nenek moyangnya yang bekerjasama dengan makhluk gaib yang disebut Saka. Selagi zuriat nenek moyangnya ada di bumi ni, Saka tu akan jaga mereka dan mereka pula mesti bela Saka mengikut syarat yang dibuat dengan nenek moyang dulu. Bila abaikan syarat dan janji, macam-macam yang datang, seperti yang jadi pada Mia dan melarat kepada orang gajinya. Kalau dibiarkan, para pekerjanya akan terlibat sama. Haji Simpul suruh Andi selamatkan Mia. Saya seorang? Tanya Andi. Aku bantu kamu, jawab Haji Simpul. Kata Haji Simpul lagi, Datuk Nenek Andi amalkan ilmu dunia yang sealiran dengan ilmu nenek moyang Mia. Mereka berguru dengan orang yang sama tapi menuntut di tempat yang berlainan. Mereka sama-sama Saka yang berpenghulukan jin, bapaknya harimau. Mereka dah berjanji untuk pelihara Saka tu selagi zuriat mereka ada di muka bumi. Kelebihan yang ada pada Andi pula, dia berjaya kawal diri dan buang Saka datuk neneknya dengan amalan mengikut hukum hakam Allah dan dibantu oleh alim ulama. Tapi saya tewas juga Tuan Haji, terjebak juga dengan kepintaran dan penipuan syaitan. Akhirnya kamu berjaya keluar dari sarang kejahatan tu. Kamu guna apa yang ada pada kamu untuk selamatkan Mia, sekaligus tolong Harisun yang jadi hamba penunggu rumah batu tu. Macam mana kalau Tuan Haji je tolong? Mia tak pernah minta tolong. Begitu juga dengan Harisun. Macam mana aku nak mulakan? Kamu suka Mia, Andi? Ya Tuan Haji, saya sukakan dia. Kalau macam tu jangan bertangguh lagi. Tunjukkan caranya Tuan Haji. Kata Haji Simpul, ada dua cara. Andi boleh pilih mana yang dia suka. Apa yang pasti, semuanya ada risiko yang tinggi. Cara pertama, Andi menikah dengan Mia.
tak boleh buat hubungan badan. Biasanya dalam tempoh seminggu, lawan sejenis terus memberontak dan akan perlihatkan tanda-tanda peninggalan nenek moyang di tubuhnya. Kalau saka jin harimau, badannya berbelang dan perlihatkan ciri-ciri seekor harimau. Kemudian Haji Simpul tarik nafas dan tangannya yang tengah peluk tubuh dijatuhkan ke lantai. Sebaik saja tapak tangannya kena papan lantai, tudung saji, keris panjang dan pedang Jepun yang digantungkan di dinding jatuh ke lantai. Macam ada sesuatu yang jatuh dengannya. Itu amaran sebab aku mahu campur urusan orang lain. Aku dah bersedia. Datanglah. TJ dan Andi tercengang. Tak tahu Haji Simpul cakap dengan siapa. Mereka terus perhati ke halaman rumah. Dalam panas terik tu, mereka nampak beberapa ekor binatang aneh muncul dalam keadaan yang sama-sama. Sekali pandang macam kucing hitam, bila tengok kali kedua macam musang. Bila diamati betul-betul, binatang tu terus hilang. Jangan pedulikan apa yang ada dekat luar, kata Haji Simpul. Kata Haji Simpul lagi, masa Mia dalam peralihan tu, Andi pun akan naik darah sebab dia memang satu saka dengannya. Perlahan-lahan Andi pun akan alami masa peralihan jadi harimau. Bila sedar perkara tu, Andi mesti bersedia baca surah penghalau syaitan seperti yang diajar oleh guru agama atau ustaz tempat Andi belajar ilmu agama dulu. Bertasbih dan kawal perasaan sampai peralihan tu terbantut. Bila Andi terbantut, Mia pun akan terbantut sekali. Selama 1 bulan, Andi akan sentiasa diduga dan dicabar. Lepas waktu tu, jadikan rumah batu tu sebagai surau. Panggil semua pekerja Mia berjemaah dekat situ pada setiap waktu. Setiap malam Jumaat, baca Yasin selama 40 hari. Tiba-tiba, aku minta pertolongan Allah berusaha untuk bebaskan anak Adam dari cengkaman kamu. Haji Simpul cakap macam tu pada sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata kasar. Lepas tu Haji Simpul sambung lagi. Bilik kosong dekat bahagian dapur rumah batu tu pula kena dibersihkan. Buang semua kain atau segala benda yang ada dekat situ. Jadikan bilik tu tempat membaca Al-Quran setiap malam dan tempat solat sunat. Kubur lama bawah pokok buluh tu Andi kena buang. Memang tak ada rangka manusia dekat situ sebenarnya. Macam mana dengan penunggu rumah tu, Tuan Haji? Tanya TJ. Menurut Haji Simpul lagi, bila rumah batu tu dijadikan tempat ibadat, sentiasa dipenuhi dengan ayat-ayat suci. Dengan sendiri, kepercayaan dan keyakinan para pekerja Mia dan Harrison pada penunggu tu akan lebur. Penunggu tu akan terus lari. Cara kedua pula, lepas menikah dengan Mia, tinggalkan tempat tu. Tapi cara tu merugikan. Tanah dan rumah akan terbiar. Sedangkan syaitan penunggu yang mahu dihalau tak lari. Dia dah dapat pendamping baru. Siapa pendamping barunya, Tuan Haji? Harrison. TJ dan Andi saling berpandangan. Macam mana kalau rumah batu dan tanah tu dijadikan tempat ibadat dan diwakafkan? Boleh, tapi kena halau penunggu tu dulu. Kalau diwakafkan tapi tak halau penunggu, memang kerja sia-sia. Nanti tak ada orang yang nak datang dekat situ. Rumah terbiar, tanah jadi hutan. Kalau dijual pun tak ada orang yang nak beli. Jawab Haji Simpul. Macam mana? Boleh bagi tahu cara yang mana kamu pilih, Andi? Tanya Haji Simpul. Maafkan saya, susah nak buat keputusan. Nanti dululah Tuan Haji. Bila sampai masanya, saya beritahu Tuan Haji. Seminggu, sebulan atau 2 bulan? Nanti saya bagi tahu kemudian. Tapi kamu suka Mia kan? Ya Tuan Haji. Mia pun sukakan Andi Tuan Haji. Perkara tu saya tak tahu Tuan Haji. Kalaulah cakap Tamal tu betul, jangan persiakan hajat Mia. Andi tunduk renung lantai. Sebersalah dibuatnya. Setelah 2 jam dekat rumah Haji Simpul, banyak rahsia tentang rumah batu, tentang ladang peninggalan orang tua Mia mereka tahu. Apa yang mereka tahu tetap menjadi rahsia, tak boleh disebarkan pada orang lain. Itu pesan Haji Simpul. Kalau langgar, padah menanti. Apakah padahnya, Haji Simpul tak bagi tahu. Kemudian TJ dan Andi minta diri untuk pulang. Silakan, hati-hati dengan orang yang kamu jumpa. Kalau boleh, rahsiakan kedatangan kamu berdua ke sini kalau ada yang bertanya. Kalau tak ada yang bertanya, lagi bagus. Dari muka pintu, Haji Simpul pesan pada mereka. Sebaik saja mereka berdua pijak tanah, tak semena-mena hujan panas turun. Mereka terpaksa naik ke rumah semula. Haji Simpul pun rasa hairan. Katanya jarang hujan panas turun tiba-tiba tanpa sebarang tanda. Cepat-cepat Haji Simpul turun ke kaki tangga, lalu dongak ke langit. Hujan biasa, kata Haji Simpul dan naik semula ke rumah. Haji Simpul pelawa makan tengah hari dan solat zuhur dekat rumah dia. Lebih kurang pukul 3 petang, mereka berdua tinggalkan rumah Haji Simpul. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah kedai runcit. Andi beli beras, ikan masin, 3 biji telur ayam dan sayur segar sikit. Lepas beli barang, mereka rancang nak cari rumah kaum kerabat Kak Sun, tapi tak jadi.
Dalam perjalanan tu, mereka terserempak dengan seekor ular sawa sebesar batang pinang. Ular sawa tu macam tunggu kedatangan mereka dengan perasaan marah. Dengan mulutnya dibuka luas-luas, bersedia untuk belit tubuh salah seorang daripada mereka. TJ dan Andy patah balik dan lari dengan sekuat hati, redah semak samun. Sebaik saja mereka masuk kawasan ladang Mia, Kak Sun dah tunggu bawah pokok sena. "Kamu jumpa Haji Simpul?" tanya Kak Sun. Mereka berdua tak menjawab dan teruskan perjalanan ke rumah papan. Kak Sun terus ikut mereka berdua daripada belakang. "Kenapa tak beritahu aku?" Mereka berdua terus membisu. Langkah dipercepatkan. Kak Sun tak putus asa. Dia terus bertanya, "Kamu berdua memang tak kenal budi. Menyesal aku budi pada kamu. Macam tadi juga. Mereka buat tak tahu je dan teruskan perjalanan." Sebaik saja sampai di halaman rumah batu, cepat-cepat Kak Sun masuk ke rumah. TJ dan Andy teruskan perjalanan ke rumah papan. Peristiwa jumpa ular sawa di tepi parit meninggalkan kesan dalam hati mereka. Pelbagai andaian muncul dalam kepala TJ dan Andy. Ternyata Kak Sun ada peranan yang tersembunyi dalam perkara ni. Dia jadi dalangnya. Dia jadi orang suruhan penunggu rumah batu tu. Malam tu mereka berdua tak keluar rumah. Lepas solat isyak, mereka terus ke dapur masak ala kadar untuk makan malam. Masa mereka berdua tengah berehat lepas makan tu, tiba-tiba terdengar macam orang bersilat di ruang tamu. Dinding rumah macam dipukul dengan kayu. Saat tu juga muncul lembaga hitam dengan sepasang tangan dan kaki yang berbulu. "Pengawal rumah batu," bisik Andy. Bentuk wajah lembaga hitam tu agak bulat. Bibirnya tebal melentur ke bawah, menutup sebahagian dagunya yang tajam macam muncung musang. Telinganya macam telinga kuda. Sepasang biji matanya sebesar telur ayam tersembur keluar, memancarkan cahaya merah dan biru bersilih ganti. Kulit mukanya berbulu. Dalam masa 5 minit, wajahnya boleh bertukar jadi harimau, anjing, ular tedung dan orangutan. TJ tergamam. Perlahan-lahan Andy berdiri berdepan dengan lembaga yang menggerunkan tu. Bau nafas lembaga tu sangat busuk, macam bau bangkai. Tekak TJ jadi lawyer nak termuntah. Andy berdiri dan bersedia untuk lakukan serangan. Biji mata lembaga tu perhati setiap gerak-geri dan langkah Andy dengan teliti. Sepasang tangan yang berbulu digerakkan ke kiri dan ke kanan. "Aku terpaksa, Tama." Selesai je Andy bersuara, dia terus melompat dan buka silat bangau putih. Tubuh lembaga hitam tu ditendang dengan padu. Penumbuk dilepaskan ke sasaran. Ternyata semuanya tak berkesan. Andy merangkak perlahan-lahan mendekati TJ. Lembaga hitam tu terus menyeringai, perlihatkan deretan gigi sebesar kapak. "Aku mesti cuba pelbagai cara. Kau bantu aku, Tama." Andy terus ambil semayang, kemudian duduk bersila sebelah kanan TJ. TJ terus baca surah Yasin dalam hati. Andy terus berzikir. Lembaga hitam tu tak berganjak dekat depan mereka. Dia semakin garang. Pinggan dan piring terus berterbangan dan hancur berderai. Tiba-tiba Andy melompat ke arah tangan kanan lembaga hitam tu dan pegang sekuat hati. Saat tu juga wajah lembaga yang menggerunkan tu bertukar jadi wajah Kak Sun. "Muka Kak Sun!" jerit TJ. Sekelip mata lembaga hitam tu gaib. Dekat tangan kanan Andy tergenggam seruas buluh kuning yang dah nak reput. Dekat sebelah kiri TJ pula ada cebisan kain kafan yang dilekati tanah merah. "Kita berjaya halau dia, Tama. Semoga dia tak datang lagi. Kita bersihkan serpihan pinggan, piring dan gelas tu." Andy terus campak penyapu lidi pada TJ. Ruang dapur yang berselerakan dengan serpihan pinggan, piring dan gelas kaca terus dibersihkan, dilonggokkan di satu sudut ruang dapur sebelum disumbat dalam raga sampah. Tapi bau busuk masih berlega-lega di ruangan dapur tu. Beberapa helai bulu macam bulu nibung terlekat dekat dinding. "Aku rasa bulu tu milik makhluk aneh tu," kata TJ. "Aku pun rasa macam tu. Biarkan dekat situ, jangan usik," jawab Andy. Lepas selesai dekat dapur, mereka berdua terus ke ruang tamu untuk berzikir. Suara Andy yang keras beransur jadi lemah dan perlahan. Akhirnya terus hilang. Bila TJ toleh, dia tengok Andy dah rebah atas lantai. Mungkin Andy keletihan. TJ pun rebahkan badan dekat tepi Andy nak tidur. Dah setengah jam berlalu, TJ masih belum tidur. Suasana malam yang sepi membuatkan TJ tak tentu arah. TJ terus duduk mencangkung peluk lutut dan renung setiap sudut ruang. Tiba-tiba TJ terpandang dupa tembaga tepi tiang. Di kaki dupa tembaga tu ada beberapa ketul kemenyan. Tanpa fikir panjang, TJ terus bakar dan hidupkan bara api dalam dupa. Butir-butir kemenyan TJ campakkan dalam dupa tu. Asap nipis mula menyebar bersama bau yang kurang menyenangkan. Dalam kepulan asap tu, TJ nampak pintu sebelah kanan dan kiri bergerak dengan kuat memukul dinding. Rumah terus bergegar. Semua barang yang
bergantung jatuh ke lantai. Andi bergolek ke arah pintu ruang dapur dan berhenti dekat bendul. Yang peliknya, Andi tak terjaga dari tidur. Kemudian TJ cuba berdiri tapi tak boleh dan mula terasa rumah macam berpusing. Pandangan jadi berpindah-pindah. TJ cuba menjerit tapi suaranya tak keluar. TJ betul-betul dah takut dan rasa cemas. Andi masih terbujur macam mayat lagi. Okey, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.